cara mengingati mati. Tanda sikit. Cara mengingati mati yang sepatutnya ialah dengan mengosongkan hatinya semata-mata untuk mengingati mati yang berada di hadapan matanya. Keadaannya seperti seorang yang ingin bermusafir melalui padang pasir yang berbahaya atau lautan yang luas. Sudah tentu dia hanya sibuk berfikir mengenai perjalanannya itu. Dia tak mikir benda lain dah. Kita mikir mati ni berat, mati ni menakutkan, maka kita mikir bagaimana nak lepas. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa dia selamat daripada neraka, masuk syurga, dialah akan bahagia. Jalan yang paling berfaedah dengan ni tuan-tuan, jalan yang paling berfaedah ialah mengenangkan orang yang telah mati sebelumnya. Kita fikir ayah kita sudah mati, keluarga kita sudah mati. Dengan mengingati kematian, keadaan kematian dan kesudahan mereka di bawah lapisan tanah, kita mikir. Sebab itu, di antara cara nak melembutkan hati, kita disyorkan supaya ziarah kubur. Ini kita nak ziarah kubur, buat pesta, pakak ramai-ramai. Hari raya pertama, kita kumpul di kubur jam sekian-sekian. Jadi pesta di kubur. Sebab itulah musim PKP tidak dibenarkan ziarah orang hidup atau orang mati. Anda duk fikir yang hidup tak apalah, ada kluster tu kluster ni. Tapi dengan orang mati kenapa tak boleh ziarah? Rupanya bukan masalah dengan orang mati. Orang mati tu tak ada covid dia. Yang masalahnya yang pergi ramai-ramai itu. Kita mengatakan bukan itu cara dia. Cara nak mengingati mati, kita pergi kubur seorang-seorang. Kita pergi beri salam pada ahli kubur. Kemudian kita insah renung mereka dalam kubur. Apa yang mereka dapat, apa yang mereka buat, apa yang mereka terima. Kita berfikir apa aku masuk dalam nanti, apa persiapan aku. Ketika itu kita akan insaf, kita akan menangis, kita akan dapat kesedaran, insya-Allah. Seorang ulama sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "As-sa'idu man wu'iza bi ghairihi." As-sa'idu man wu'iza bi ghairihi. Orang yang bahagia iaitulah orang yang mengambil pengajaran daripada peristiwa orang lain. Mana kita tengok orang ni mati dalam keadaan tak baik. Sebab apa? Sebab tak solat. Ataupun cuai daripada solat. Ataupun mulut dia duk mengumpat orang. Kita stop. Jangan buat. Benda tu bahaya. Kenapa dia ni mati dalam keadaan tak baik? Sebab dia zalim pada orang. Dia rampas harta orang. Dia riba. Dia rasuah. Kita kata aku tak nak buat. Itu dia panggil orang yang berbahagia. Orang yang mengambil pengajaran daripada peristiwa orang lain. Tapi ingat, sebaliknya, ini kata Ibn Mas'ud setakat tu je, di riwayat Muslim. Kata di para ulama, sebaliknya daripada kata Ibn wasyaqiyu, orang yang celaka, man wa'iza bihi, orang jadikan dia sebagai sumber iktibar. Mu jangan buat, jadi macam dia. Kamu jangan macam ni, jadi macam ni. Sebagaimana peristiwa yang berlaku di zaman Abrahah, ada seorang yang bernama Abu Righal. Abu Righal ni, dia ni jadi tali baru kepada Abrahah yang nak meruntuhkan Kaabah. Akhirnya Abu Righal ini dikebumikan satu tempat dekat dengan Arafah. Nama dia Mughammas. Kubur dia, setiap orang lepas haji, orang pergi dekat kubur Abu Righal, pergi kencing kat situ. Sebab apa? Dia kata inilah manusia penjahat, tali baru Abu Abrahah yang pembelot. Kita kata manusia yang celaka, manusia yang orang jadikan dia sebagai bahan iktibar. Orang kata jangan jadi macam dia ni, jangan jadi seperti orang ni. Itu manusia celaka. Yang kita naknya, kita berbahagia, kita mengambil pengajaran daripada kebaikan orang lain ataupun keburukan orang lain untuk kita jauhi. Kebaikan untuk kita ikuti, itu manusia bahagia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita termasuk di kalangan kata Ibn Mas'ud, as-sa'idu man wa'iza bi ghairihi, orang bahagia, orang yang mendapat pengajaran daripada kesalahan ataupun kebaikan orang lain. Jangan kita jadi bahan uji kaji ataupun bahan cemuhan orang, contoh yang tidak baik kepada kita. Jangan. Para jemaah sekalian, sebab itu kita kena jadi orang baik. Biarlah orang jadikan kita ni contoh, iktibar, kan. Jangan dijadikan kita ni bahan yang dijadikan pengajaran.
Saya sekali-sekala kita kata tuan-tuan, bila kita baca tentang hadis alamat kiamat, bila kita baca hadis tentang alamat kiamat, kita duk kata jangan kita jadi tanda. Kan alamat kiamat di antaranya orang lelaki berpakaian macam wanita, wanita pakai laki-laki tak tutup aurat. Jadi kita ini tanda kiamat. Jangan kita jadi tanda itu. Baik. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat lagi, "Idza zukiral mauta fa'udda nafsak ka ahadihim." Allahu akbar. Apabila disebut tentang orang yang mati, maka anggaplah diri kamu salah seorang daripada mereka. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita tengok orang mati, kita kata kita duduk situ. Kita fikir, ya Allah, ya Tuhanku, aku sudah mati. Apa perbekalan yang aku nak bawa, apa amalan. Barulah kita terasa, kita akan rasa insaf, kita akan rasa takut, kita akan nak buat persiapan. Sebab kita tahu dalam perjalanan kita yang jauh ini, tidak ada siapa bersama kita lain daripada amalan yang kita bawa. Baik. Seorang hamba perlu banyak menziarahi tanah perkuburan. Tadi saya dah cakap, pergi seorang-seorang, jangan ramai-ramai. Jika dia merasa tenang dengan dunia, dia perlu segera berfikir bahawa dia tetap akan berpisah dengannya. Kita duduk atas dunia lama mana pun, kita akan berpisah. Dan dia perlu segera berfikir bahawa dia tetap akan berpisah dengannya. Itu akan memendekkan angan-angannya. Buat apa aku nak panjang lagi angan-angan, sedangkan persiapan kita tidak ada, solat kita terabai, macam-macam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kita pegang bau Ibnu Umar, gosok atas bau. Dia kata, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti seorang pedagang, makna orang dagang, orang pengembara, atau seorang yang sedang melintasi jalan. Kita ni bila kita mengembara jalan, kita tak bawa barang banyak sebab kita nak pergi situ je. Ni kita nak angkat semua, mana boleh kan? Allahu Akbar. Hadis ini dalam Bukhari. Maka Ibnu Umar mengulas kata-kata Nabi ini dengan ucapan dia, apabila kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu hingga sampai waktu pagi. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu hingga sampai ke waktu petang. Rebutlah peluang masa sihatmu untuk persiapan masa sakitmu, dan masa hidupmu sebagai persiapan masa matimu. Itu kata-kata Ibnu Umar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-hawa wa tulul amal. Fa ammal hawa fayudillu anil haqqi wa amma tulul amal fayunsiyal akhirah. Maksudnya sesungguhnya perkara yang paling aku takuti menimpa umatku ialah hawa nafsu yang menggoda dan panjang angan-angan. Ni kita ni lekat belakang kita tu. Nah, panjang angan-angan. Hawa nafsu akan memesongkannya dari kebenaran, manakala panjang angan-angan pula akan melupakan seorang kepada akhirat. Allahu Akbar. Hadis ini kata dia Al-Hafiz Al-Iraqi, hadis ini telah dikeluar oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Qisarul Amal. Maknanya pendekkan cita-cita dengan sanad yang dhaif. Sanad dia dhaif. Ada orang cakap lah, dia tahu, kita ni bila sebut hadis dhaif tak mau. Kita kata hadis dhaif dalam seperti ini boleh lah. Dalam bab kita kelebihan macam ni, bab motivasi, tapi kita nak sandarkan kepada hukum hakam dalam bab perkara-perkara yang berkait dengan akidah, itu perlu kepada kemantapan autentik dia punya kesahihan. Seorang lagi ulama tabi'in nama dia Al-Hasanul Basri. Hasan Basri, dia kata Nabi bersabda, maka hadis ni nama dia hadis mursal. Hadis mursal. Akullukum yuhibbu an yadkhulal jannah? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala qassirul amala wa athbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallahi azza wa jalla haqqa hayai. Jadi dikatakan, adakah kamu semua ingin masuk ke syurga? Masuk syurga? Para sahabat, ya nak Rasulullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pendekkan angan-angan kamu, tetapkanlah waktu kematian kamu di hadapanmu seolah-olah macam kita tu nak mati sangat dah. Dan malulah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar sifat malu. Malu macam mana malu sini? Malu nak buat perkara yang tidak baik, kan. Jadi